Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini saya akan menceritakan waktu aktif jin. Sebagaimana manusia, jin juga mempunyai waktu aktifnya, iaitu waktu ianya keluar daripada tempat tinggalnya, sama ada untuk tujuan bekerja atau mendapat keperluan. Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila malam mula menyingsing, maka lindungilah anak kecil kamu. Sesungguhnya waktu itu jin syaitan sedang berkeliaran. Apabila telah waktu isyak sudah berlalu sekadar 1 jam, maka lepaskanlah mereka daripada perlindungan. Tutuplah pintu rumah dan bacakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Padamkanlah lampu kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tutuplah bekas air minuman kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan meletak sesuatu di atasnya. Hadis ini menunjukkan bahawa selepas waktu maghrib hingga sejam selepas isyak adalah waktu jin syaitan berkeliaran. Justru itu Rasulullah SAW meminta umatnya agar tidak membiarkan kanak-kanak keluar daripada rumah pada waktu tersebut. Selain itu, umat Islam turut diminta melindungi mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga perintah untuk menutup bekas makanan dan minuman pada waktu tersebut bagi mengelakkan gangguan dan keburukan yang didatangkan oleh syaitan. Perintah untuk melakukan suruhan tersebut pada waktu yang ditentukan menunjukkan bahawa waktu tersebut adalah waktu jin syaitan banyak berkeliaran. Waktu ini merupakan kedudukan di antara siang dan malam, dan keadaannya di antara panas siang dan sejuk malam. Ada satu kisah benar pernah berlaku. Seorang perawat merakamkan pengakuan seorang balu bernama Siti yang baru saja kematian suaminya. Siti adalah nama samaran. Siti mendakwa didatangi jelmaan lembaga yang menyerupai suaminya pada setiap malam, yang disangka ruh suaminya, dan berlakulah persetubuhan dengan jelmaan tersebut. Kes sebegini seringkali dikaitkan dengan individu yang bersahabat atau membela jin yang lebih dikenali sebagai hantu raya atau jin pendamping semasa hayatnya. Perkara tersebut tidak mustahil berlaku kerana jin kategori ketujuh mempunyai banyak persamaan dengan manusia dalam pelbagai aspek, termasuk dari sudut alat jantina. Selain itu, jin juga boleh menyerupai dalam bentuk manusia. Dalam keadaan penjelmaan tersebut, persetubuhan boleh berlaku. Lebih-lebih lagi, arwah suaminya pernah membela hantu raya atau jin pendamping. Kehidupan jin beragama sebagaimana manusia. Jin juga diberi kekuatan akal fikiran dan juga syahwat. Justeru diberi pilihan memilih di antara baik dan buruk. Ulama bersepakat bahawa jin juga diberi taklif atau tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, Surah Az-Zariyat 51-56, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Sama seperti manusia, jin yang ketaatan akan diberi ganjaran pahala, dan jika sebaliknya dijanjikan dengan seksaan yang dahsyat. Bagi menyampaikan perutusan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul kepada jin dan manusia. Beberapa hadis menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah didatangi oleh jin untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW turut membawa syariat khas kepada jin bagi tujuan menyebarkan risalah dakwah. Wakil jin datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mempelajari tentang Islam. Setelah itu, mereka menyampaikannya pula kepada kaumnya. Di kalangan jin ada yang soleh dan ada yang ingkar. Bagaimana adanya yang beriman dan ada yang kufur dengan mengganut kepercayaan selain akidah tauhid. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin 72, 11, 14 hingga 15, dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan, dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.